Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, video kali ini kita akan teruskan dengan pembelajaran kita iaitu 15.4 akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so saya takkan terangkan apa dia punya ni lah. Boleh ke macam tu? Kamu baca sendiri. Tapi saya go through je lah. Okey, akaun pendapatan perbelanjaan ni nota dia adalah pada muka surat 100 dengan 101. Okey, tujuan dia apa tu pendapatan hasil, pendapatan modal, menjadi hasil, menjadi modal. Maksudnya ni saya ada bagi tahu pendapatan hasil ni sebenarnya saya ada terang ni. Pendapatan yang diterima dalam aktiviti biasa. Pendapatan hasil ni aktiviti biasa. Modal ni yang terlibat dengan akaun bukan semasa saja. Pembayaran modal ni pun kalau kita beli atau tambah aset bukan semasa. Pendapatan modal ni berkenaan dengan aset bukan semasa je. Yang modal dengan modal ni. Hasil ni aktiviti utama. Saya rasa saya ada terang video mana tau. Okay. Lepas tu kita tengok format. Okey, ini penting juga ni. Belanja hasil dengan pendapatan hasil. Belanja hasil dengan pendapatan hasil. Hasil je. Hasil je yang kita masuk rekodkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Modal dengan belanja modal dengan pendapatan modal kita abaikan. Kita libatkan hasil je. Sebab kita nak tengok ada lebihan atau kurangan. Okey, dalam kata lain, akaun pendapatan dan perbelanjaan ni dia sama macam apur, hasil tolak belanja. Sama je. Tapi dia berbeza sikit, nanti kita akan tengok apa yang beza sikit. Okey. Ini beza ni. Kalau apur kita nak cari untung atau rugi bersih. Tapi kalau akaun pendapatan dan perbelanjaan kita nak dapatkan lebihan atau kurangan. Nama dia berbeza. Lebihan untung lah, kurangan rugi lah. Kenapa tak cakap untung dan rugi je cikgu? Sebab kelab dan persatuan ni kita bukan nak jana untung. Kita bukan nak cari untung. Kan tujuan utama adalah untuk menjaga kebajikan ahli. Bukan nak cari untung. Sebab tu kita tak boleh guna untung atau rugi. Kita guna lebihan atau kurangan. Okey, ni akaun perdagangan. Bentuk T. Pun ada pada muka surat 101. Jualan yang semualah tunai tambah kredit. Inventory awal, belian, tunai tambah kredit. Inventory awal. Okey, ni format lah, ni format. Tak payah terang. Okey, ini bentuk penyata. Bentuk penyata ni samalah macam apur. Sama macam apur, cuma dia tulis untung pula ni. Ini banyak betul typo. Ini bukan untung. Ini bukan untung, ini apa? Lebihan. Ini lebihan. Katakanlah dia banyak belah kredit debit, belah kredit kurang. So sini adalah kurangan di sini, kurangan. Okey. Okey, ni akaun pendapatan dan perbelanjaan. Apa yang tadi tu? Oh, ni akaun perdagangan. Oh, dia tak tunjuk perbezaan. Oh, yang tadi tu apur macam biasa. Tapi ini akaun kelab. Oh, yang tadi tu apur macam biasa. Apur yang macam biasa lah. Kita nak cari untung. Oh, yang tadi tu. Okay, yang ini kita guna pakai juga. Ni untung, betul lah untung, sorry . Banyak salah saya hari ni, maaf . Untung sebab akaun perdagangan ni, contoh perniagaan kelab hoki kan kita. Perniagaan kelab hoki, so aktiviti utama kita adalah buat turnamen hoki, apa-apalah berkenaan dengan hoki kan. Tetapi kita nak dapatkan dana lebih lah. Bukannya bergantung pada yuran je. So, kelab hoki ni jual air minuman. So, aktiviti jual air minuman tu yang kita nak cari untung atau rugi . Ni aktiviti sampingan kelab hoki lah. Okay. Apa nanti kita tengok soalan. Okay, lepas tu akaun pendapatan dan perbelanjaan. Bila dah dapat untung aktiviti kelab yang tadi tu. Yang ni untung aktiviti jual minuman. Yang ni kita ambil daripada tadi masuk dekat akaun pendapatan dan perbelanjaan.
So belah debit ni adalah hasil. Yuran ahli, untung perniagaan, derma, yuran untung aktiviti kelab ni semua hasil. Dan yang belah debit adalah belanja. Alat tulis, nilai ABS, yuran lapuk, belanjaan hasil lain. So kalau kita dapat, kalau belah kredit lebih besar, kita dapat lebihan. Kalau belah debit lebih besar, kita akan dapat kurangan. Yang atas bentuk T, yang bawah ni bentuk penyata. Pun ada dalam kamu punya buku, no problem. Okay, so habis ekor pendapatan pembelajaran. Cikgu nak buat soalan. Okay. Muka 107, soalan nombor 10. Okay, sekarang ni kita dah masuk lah soalan yang berbentuk SPM. So ini adalah paling simple sekali. Nombor 10 ni paling simple sekali. Okay, so bestnya saya punya saya punya slide ni dia ada warna. Dia ada warna, kamu tak ada warna. Apa? Nanti saya akan tunjukkan macam mana nak cari-cari dia. Sekejap Saya pause sekejap. Okay, so kita akan baca soalan dulu. Soalan nak apa? Soalan nak ekor yuran ahli. Okay, kita dah belajar ekor yuran ahli. Format ekor yuran ahli, tolong ingat ekor yuran ada 4. Yuran ada 4. Apa dia? Siapa ingat dekat ekor yuran ni ada 4 jenis yuran. Yuran belum terima, yuran belum terperoleh, yuran semasa dan yuran lapuk. 4 je. Yuran semasa, yuran lapuk. Lepas tu akaun belum terima minuman, akaun belum bayar minuman. Okay, ini adalah akaun kawalan ni. Akaun kawalan kita belajar masa form 4, nanti kita akan tengok balik. Jadi ini yang kita nak belajar ini, nak tunjukkan. Sebab apa tak buat ni je cikgu? Kenapa tak buat akaun perdagangan minuman je? Sorry, ni akaun perdagangan minuman ni apur macam biasa. Yang ni akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ini yang topik kita hari ni. Kenapa tak buat yang ni je? Kenapa tak buat akaun pendapatan dan perbelanjaan je? Kerana akaun pendapatan dan perbelanjaan ni dia tidak berdiri sendiri. Dia tidak boleh berdiri sendiri. Kerana maklumat-maklumat dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan kita akan ambil daripada akaun ahli, akaun belum terima minuman, akaun belum bayar minuman dan akaun perdagangan minuman. Kita akan ambil maklumat-maklumat dari A, B, C, D, masukkan dekat E. Okay, so bila kita dapat soalan macam ni, jangan panik. Jangan panik apa? Kita akan label dulu. Kamu akan label dulu. Label dulu setiap perkara, setiap item, apa dia, apa benda ni, masuk mana. Masuk mana. Okay, so jom kita tengok. Kita akan label dulu. Step pertama, label dulu. Okay, so ini dia bagilah soalan bagi. Kalau Y label yuran, PD akaun perdagangan, H hasil dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan, B belanja dalam pendapatan perbelanjaan, ABS biasa. Semua ni kamu dah biasa, cuma yang ni je. Hasil dalam pendapatan perbelanjaan, belanja dalam pendapatan dan perbelanjaan. PD ni apur lah, tulis apur je pun boleh lah, senang sikit. Y ni yuran lah, Y tak tahu apa, Y apa, ketuk. Okay, taklah tak ketuk, sayang. Okay, jom kita label. So, inventory minuman pergi masuk dekat inventory kan, minuman. Minuman pergi masuk dekat apur atau PD lah, PD. Dan kerana dia inventory, kita letakkan dekat aset semasa. Akaun belum bayar, of course lah masuk dekat ABB. Akaun belum bayar lah, ABB kan. Masuk ke ABB dan liability semasa. Dan liability semasa, di liability semasa. Akaun belum terima lah di aset semasa. Yuran belum terima, so Y. Akaun yuran belum terima aset semasa. Yuran belum terperoleh, yuran juga dan liability semasa. Okay, lepas tu akaun penerimaan dan perbelanjaan.
menunjukkan seperti berikut. Okey, ini soalan. Okey, pun kita kena label juga. Yuran ahli masuk dekat akaun yuran. Yuran masuk ini adalah hasil daripada aktiviti utama. So, HPP. Oh, betul. Okey. Lepas tu, akaun belum terima minuman apa ni? ABT. Akaun belum terima minuman ABT semasa. Jualan minuman akaun apa ni? Akaun perdagangan. H pula. H ni adalah hasil utama kan. Jualan minuman bukannya aktiviti utama. So, kita nak cari untung atau rugi berkenaan dengan minuman. Okey, lepas tu derma. Derma HPP. Okey, belah kredit kita label ni ABB. Belian minuman HPP, BPP. Minuman. Sorry. Silap saya. Pendapat apa ni? PD, akaun perdagangan. Air dan elektrik BPP. Majalah BPP. Upah dan minuman kan. Minuman PD. Nanti saya akan tunjukkan BPP, belanja runcit. Alatan sukan, aset bukan semasa ni kan. Okay. Alright, so kalau kamu perasan, yuran, akaun yuran belum terima, akaun yuran belum terperoleh, yuran ahli ni yuran semasa, dan yuran lapuk sekiranya ada, kita akan tulis Y. Cikgu, kenapa yuran masuk kita tak tulis Y? Kan dia yuran. Kerana yuran masuk ni, pertama, yuran masuk ni dia hasil utama kelab. Kan? Hasil utama kelab. Itu yang pertama. Yang kedua, dekat format akaun yuran, tak ada yuran masuk. Yang ada 4 benda dekat akaun yuran. Yuran belum terima, yuran belum terperoleh, yuran semasa dan yuran lapuk. Yuran masuk ni HPP. Hasil pendapatan dan perbelanjaan. Okey, so itu bukan yuran. Lepas tu minuman. Kamu tengok, yang ada perkataan minuman. Minuman. Okey, kita akan tengok minuman tu nanti. Kerana dia dalam akaun perdagangan. Okay, jom kita tengok. Alright, so yang kita label, yang pertama sekali dia suruh buka akaun yuran kan? Buka akaun yuran. So yang kita label yuran, Y. Okay, kamu tengok yang Y saja. Kalau kamu ada highlighter dekat, memang kamu kenal highlighter, dah ada highlighter saya bagi kan? Okay, dekat buku kerja kamu highlightkan Y ni. Ni, yuran belum terima, yuran belum terperoleh dan yuran ahli ni. Highlightkan. Satu warna. Warna kuning. Katakanlah warna kuning. Highlightkan. Okey, sekarang kita buka akaun yuran. Kat sini yuran belum terima awal 60. Yuran belum terperoleh awal 20. Lepas tu yuran belum terima akhir 40. Yuran belum terperoleh akhir 30. Lepas tu bank, penerimaan dan pembayaran. 3750. Kalau kamu tulis bank pun boleh. Lepas tu kita tutup nak mencari pendapatan dan perbelanjaan. Nak cari angka di sini, pendapatan dan perbelanjaan. So ikut logik belah kredit lah besar kan. So tulis angka yang sama. Tolak 30, tolak 60. So pendapatan dan perbelanjaan 2720. Ini adalah angka yuran yang sepatutnya kamu terima pada tempoh semasa. Angka inilah yang kamu akan masuk dekat E nanti, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, alright. So settle akaun yuran ahli. Okay, B dia suruh apa?
dia nak akaun belum terima minuman. Akaun belum terima minuman. So, okay, kita apa yang, okay, sekarang ambil highlight warna hijau. Highlight kan ni, akaun belum bayar minuman, akaun belum terima minuman, akaun belum bayar minuman, akaun belum terima minuman. 4 benda ni, kamu highlight kat buku kamu warna hijau. Okay, lepas tu kita nak buka akaun belum terima minuman dulu. Akaun belum terima minuman, baki awal 110. So baki BB belah debit. Sebab akaun belum terima, asset debit. Lepas tu, tengok ABT. Ni ABT. Akaun belum terima. So, letak dekat debit, penerimaan dan pembayaran. Kamu terima. ABT bayar 980. So, tutup. Sorry. Ada baki HB, jangan lupa. Baki HB 170. Okay, sekarang baru boleh tutup. 170 ni bawa turun bawah lah. Jadi BB. Jadi, kamu akan dapat satu angka, iaitu jualan kredit. Jualan kredit minuman. Jualan kredit minuman. Sebab akaun belum terima kan, penghutang. Penghutang beli minuman secara kredit. So, ini kamu tahulah kan ni tadi, saya flashback balik. Okay, ni mana yang lebih besar? Kredit lah. Kredit lebih besar, so angka yang sama letak kat debit, tolak dengan 110, kita akan dapat angka jualan secara kredit. Angka jualan secara kredit ni kita akan masukkan dekat akaun akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ni 1040. Okay, jom buat pula ABB minuman. Baki BB, ABB adalah liability, so baki BB belah kredit. Lepas tu penerimaan dan perbelanjaan ABB kita terima daripada ni pemiutang bayar. Terima debit 1120. Okay, lepas tu baki HB 110, 30 ni soalan bagi. So baki BB dia jadi belah kredit. Okay, tutupkan. Belah debit lebih besar. Okay, tolak dengan 710. Kita akan dapat belian secara kredit 1080. Kita akan masukkan dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, penerimaan dan pembayaran. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, so dah habis dah B. Dah habis dah C. Sekarang kita buat pula akaun perdagangan minuman. Okay, sekarang kamu ambil pula highlighter warna pink. Highlighter warna pink, kamu highlightkan berkenaan dengan minuman. Yang ni, yang kita dah label sebagai PD. Inventory minuman, belian minuman, jualan minuman, upah minuman. Highlightkan warna pink. Okay, sekarang kita nak buka akaun perdagangan minuman. Alright. So, ada jualan kan? So, kita masukkan jualan 1100. Yang ini adalah secara tunai. Secara kredit dekat akaun belum terima yang kita dapat tadi. So tambahkan dulu yang ini. Ni 1040 tambahkan dengan 1100. Ni 1100 tambah dengan 1040, kita akan dapat angka jualan minuman 2140. Okay, settle. Lepas tu dekat belah debit pula. Pertama adalah inventory awal. Inventory awal 225. Belian minuman pun kita kena tambahkan secara tunai dengan kredit. Secara tunai 660, secara kredit 1080. So kita tambahkan, kita akan dapat 1740. Lepas tu tambahkan dua ni, tambahkan dengan inventory. Lepas tu kita tolakkan dengan inventory akhir ni 170, tolak. Dapat angka, kita akan tambahkan belanja. Tambah ke? Tambah tambah. Ya, upah. Okey. Tambahkan dengan upah. Kita kena tambahkan
Sebab ia adalah kos minuman kos kos minuman untuk dijual lah. So tambahkan 2034, sini 2140. Jadi ambil angka yang lebih besar 2140 lah. So kita punya belanja, kita punya hasil 2140, kita punya belanja 2035. Jadi kita akan dapat untung minuman. Untung minuman 105. So untung minuman ni kita akan bawa masuk ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Alright. So ini maklumat-maklumat yang kita perlu guna pakai. Jom kita buat akaun pendapatan dan pembelanjaan. Okay, yuran. Okay, alright. Akaun pendapatan dan pembelanjaan dekat soalan pun ada kan. So masukkan dulu yang HPP dengan BPP. HPP adalah yuran ahli dengan untung minuman. Okay. Bukan. Maaf. Kita ambil dulu kat akaun ni bukan kat soalan. Ambil dulu yang dah kita buat. So dekat akaun yuran ahli pendapatan perbelanjaan ni 3520. Ni hasil lah, yuran ahli ni hasil. So belah kredit. Lepas tu kita dapat untung minuman. So hasil belah kredit. Okay. Lepas tu masukkan yang dekat soalan. Ada HPP dengan BPP ni yang kita dah label. H dekat belah kredit. Belah masuk derma. So BPP semua kat belah debit. Okay, so kita dapat total kan. Kita nak cari lebihan atau kurangan. Cari mana yang lebih besar. Of course belah kredit. So angka yang sama belah kredit belah sini. Jadi kita dapatlah 2505 tolakkan dengan 290, kita akan dapat lebihan. Tada. Siap. Okey, soalan nombor 11. Okey, kita dah siap soalan nombor 11, nantilah saya buat video lain. So 10 settle siap. Okay, thank you. Selamat mencuba.